Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai. Masih bertemu lagi dengan saya Cikgu Hadi Ismail. Okey, dalam kelas RBT kali ni ke RBT tingkatan 1. Kalau tengok pada perjalanan topik tu, ini antara yang terakhir lah dalam bab tingkatan 1 ni. Okey. 5.2.7 iaitu penghasilan reka bentuk fashion. Kita dah tahu maksud reka bentuk fashion, kita dah tengok jenis-jenis cantuman, alatan, bahan, apa lagi? Apa nama? Dia punya langkah-langkah kan. Okey. Dan yang terakhir, pelajar perlu nak hasilkan ni. Ni pelajar ni, tugasan kamu untuk nak layak dapat TP5, TP6, kamu perlu hasilkan satu produk ataupun kita panggil macam inovasi kamu. Bagaimana kamu boleh buat langkah ataupun dia punya urutan lah. Langkah urutan untuk menghasilkan reka bentuk fashion. Dia tak boleh sembrono nak buat terus kan. Tak boleh. Dia ada langkah-langkah supaya kerja-kerja kamu tu dia jadi sistematik dan juga kita dapat tahulah dekat mana yang ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Okay. Jadi topik kali ni kita akan bincangkan bagaimana penghasilan reka bentuk fashion dalam bab RBT tingkatan 1 5.2.7. Let's go. Okey. Ini dia. Reka bentuk fashion bagi topik yang terakhir ni 5.2.7 penghasilan reka bentuk fashion. Pelajar boleh rujuk dalam buku teks pada muka surat 153. Okey. Dia dah hujung-hujung lah ni. Kan bulan 9 10, 11, 2 bulan ni memang kita akan fokus untuk penghasilan produk. Okey. Kita dah belajar dalam fashion ada macam-macam dia punya jenis-jenis. Ada baju, seluar, kasut dan sebagainya kan, aksesori apa semua. Jadi pelajar pilihlah satu untuk nak bangunkan produk tersebut dan cuba buat penambahbaikan. Kalau produk tu dah sedia ada di pasaran, kita akan buat penambahbaikan. Ini yang akan kita bincangkan pada topik kali ni. Okey, kita tengok. Okey. Alright. Okey, pelajar boleh tengok buku teks 153. Okey. Saya ulang sikit. Alright. Tengok yang pertama. Apa maksud dia? Dalam topik kali ni 5.2.7 ni maksudnya dia kata menjadi mudah sekiranya penghasilan kita ni, penghasilan produk fashion ni, okey, dilaksanakan dengan sistematik berpandukan carta alir. Bayangkan, ni kita tak cerita fashion, kita cerita bab memasak dulu kamu pun biasa tengok kan channel-channel Sugu, Cik Nom kan. Bagaimana dia memasak daripada penyediaan bahan tu sampailah menu tu dah siap. Contoh buat ayam masak merah kenduri contoh kan. Bagaimana penyediaan bahan, goreng ayam, takkanlah terus tomeh terus sebelum kita goreng ayam tu semua kan, kita letak cili je. Dia mesti ada urutan-urutan supaya dia punya perjalanan tu sistematik. Okey, carta alih merupakan satu diagram yang menerangkan langkah-langkah yang terlibat dalam penghasilan sesuatu produk. Ni carta alih Carta alih adalah diagram. Kita tahu. Jadi kita boleh rujuk pada carta alih. Macam mana carta alih? Bentuknya macam ni. Okay. Ini adalah carta alih untuk penghasilan produk reka bentuk fashion. Okay. Jadi yang pertama dia kata kat sini adalah pemilihan tema. Yang kedua tinjauan dan juga penyelidikan. Yang ketiga penjanaan idea. Yang keempat pembinaan mockup projek. Mockup kita dah belajar sebelum ni. Jadi kamu dah tahu, dah ingat apa itu mockup. Kita nak aplikasikan dalam aplikasi teknologi ni. Dan yang kelima adalah pengujian dan juga penambahbaikan. Okey, kita akan lihat satu persatu
dia punya penerangan dia. Okay. Penerangan bagi setiap carta alih ni. Okay, kita tengok yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan pemilihan tema? Okay, pilih tema dan reka bentuk projek. Dia kata pelajar boleh memilih tema berdasarkan alam semula jadi, sejarah, budaya setempat, kehidupan, teknologi dan juga muzik semasa lah. Jadi kamu daripada benda-benda yang disenaraikan ni, okay, alam, sejarah, budaya, kehidupan, teknologi kan, kamu akan dapat idea. Contoh macam kamu nak hasilkan satu baju raya kan, baju Melayu, baju kurung dan sebagainya tu. Kamu tengok dulu dia punya budaya setempat kan. Itu yang terhasilnya baju Melayu yang macam-macam kan. Digabungkan dengan moden dan sebagainya, terhasillah fashion yang mengikut peredaran zaman. Okey. Yang kedua, tinjauan dan juga penyelidikan. Kenapa penting tinjauan penyelidikan? Okey. Tinjauan ni adalah proses kita nak dapatkan gambaran awal tentang reka bentuk yang ingin kita bangunkan. Kita nak dapatkan gambaran awal apa benda yang kita nak buat. Okey. Jadi dia kata reka bentuk yang kita nak bangunkan tu, kita akan buat penyelidikan terhadap produk sedia ada ataupun produk terdahulu. Saya ambil contoh satu. Ini kalau perempuan ni suka sangat ni, kan, bab-bab fashion ni. Kita ambil contoh satu, tudung bawal. Daripada zaman 70-an 60-an memang dah ada dah tudung bawal ni kan. Dia kita panggil apa? Bukan diaplikasikan, diinovasikan. Cuba kamu perhatikan tudung bawal zaman sekarang kan, mengikut corak. Siap ada sekarang kan yang tengah viral sekarang ni, tudung bawal yang ada magnetik. Senang nak pakai sarung, magnet dia melekat terus sampai ke atas. Tak payah pakai pin dah, pakai magnetnya. Itu adalah bagaimana proses inovasi dimasukkan ataupun diimplementasikan ke dalam reka bentuk fashion. Okey. Jadi daripada tinjauan penyelidikan ni kita akan dapat analisis. Dan kita akan membuat perbandingan dari segi elemen reka bentuk, dari segi fungsi, dari segi tema dan juga apa inovasi yang akan kita tambah. Itu yang penting dalam proses ni. Jangan di akhir baru kita nak buat tinjauan. Dah tak jadi kan. Sebab tu kita perlu ikut dia punya carta alih dia lah. Okey. Seterusnya, saya pergi laju sikit. Penjanaan idea. Penjanaan idea adalah proses menterjemah idea atau gambaran reka bentuk produk dalam bentuk rajah atau lakaran. Masa ni yang pereka-pereka fashion dia akan buat lakaran. Dia buatlah lakaran apa benda yang dia nak buat kan. Contoh macam baju gaun pengantin dan sebagainya, dia akan buat ikut idea dia lah. Seterusnya, pembinaan mock-up projek. Dibuat untuk melihat reka bentuk sebenar yang akan dihasilkan. Ini bukan sebenar lagi tau. Ini baru mock-up ataupun model. Dia akan buat dulu. Mungkin dia gunakan bahan-bahan yang tak sama macam bahan yang sebenar kan. Ini adalah mock-up. Kamu dah belajar masa bab sebelum-sebelum ni. Jadi kita aplikasikan lah. Okay. Dan yang terakhir adalah fasa pengujian dan juga penambahbaikan. Masa ni dia akan buat pengujian. Dia uji macam mana yang berlaku apa semua kan? Kemudian dia akan buat dia akan lihat dulu kelemahan, kekurangan semua tu. Dia akan buat penambahbaikan untuk menghasilkan satu reka bentuk yang terbaik. Mana ada orang nak buat yang buruk ya. Semua nak buat yang terbaik. Jadi kalau kamu kamu rasa kamu ada bakat untuk jadi pereka fashion, kamu kena hasilkan lebih baik yang sedia ada di pasaran. Baru kamu boleh tembus pasaran. Okey? Okey. Seterusnya, kita tengok langkah untuk pembangunan produk fashion. Okey, ini langkah, ada 8 langkah untuk pembangunan produk fashion. Yang pertama adalah penyediaan bahan, yang kedua adalah mengukur, yang ketiga adalah mendraft, yang keempat adalah menanda, yang kelima adalah produk siap,
Yang keenam adalah kemasan. Yang ketujuh adalah mencantum dan sorry, terbalik. Saya dah terbalik ni. Saya ulang balik. Okey. Ini 1, 2, 3 dan 4 betul. Yang kelima sebenarnya dia turun ke bawah. Yang kelima adalah memotong. Yang keenam mencantum, yang ketujuh kemasan, yang ke-8 adalah produk siap. Sorry. Saya maafkan. Saya minta maaf, saya terbalik tadi. Okey. Sepatut dia punya pergerakannya arah dia macam tu. Alright, kita lihat satu persatu. Bagi penyediaan bahan alatan, kamu perlu kenal pasti penyediaan apa bahan yang diperlukan, apa alatan yang diperlukan. Nak pakai manik, nak pakai bit, nak pakai zip dan sebagainya, perlu pilih. Nak gunting, nak memotong bahan fabrik dan sebagainya, perlu pilih gunting yang sesuai. Jadi pilih bahan yang mudah diperolehi dan guna alatan yang betul. Yang kedua, proses mengukur. Ini antara ini antara langkah yang penting tau. Kamu nak hasilkan kasut, salah ukuran, orang tak beli kasut kamu, okey. Kamu nak hasilkan satu pakaian tradisi kan. Tapi ukuran kamu salah. Dah produk kamu dah tak laku. Okey, ukuran ni dia kata proses mendapatkan ukuran bagi reka bentuk produk, okey. Contoh adalah ukuran tinggi, labuh, lebar dan juga ukur lilit. Guna ukuran metrik yang betul. Kenapa hati-hatilah penggunaan tape tu kan, tali tape ataupun pita ukur tu. Kena hati-hati supaya ukuran metrik dia adalah yang sebenar, yang betul lah. Seterusnya, lepas ukur kita akan buat mendraft. Apa yang dimaksudkan mendraft? Proses melakar pola, okay, dan memindahkan ukuran yang dikehendaki pada pola. Okay, draft pola dengan betul dan masukkan tanda pola dengan tepat dan juga lengkap. Alright, selepas kita buat mendraft, kita akan menanda. Proses menanda adalah memindahkan ukuran dan pola yang dibuat terhadap bahan sebenar seperti fabrik, kulit ataupun kertas. Maksudnya dekat pola yang kita buat pada kertas ke pada kertas minyak dan sebagainya tu kan, kita akan pindahkan. Ini proses menanda, kita pindahkan kepada fabrik kita. Kemudian pastikan tanda dibuat dengan jelas dan boleh dibaca. Seterusnya, proses memotong. Boleh dibuat secara manual dengan menggunakan gunting atau mesin pemotong khas mengikut jenis bahan yang digunakan. Okey. Alright, seterusnya sambung lagi mencantum. Proses menggabungkan bahan-bahan yang telah dipotong, okey, bahan-bahan yang telah dipotong menjadi reka bentuk fashion. Ini ada masa proses mencantum ni mungkin ada menggunakan jahitan tangan, jahitan mesin, gam dan sebagainya lah. Okey. Guna teknik cantuman yang betul mengikut jenis bahan. Kalau manik kan, mungkin kita pakai gam, dia tak boleh jahit. Contoh zip, kita tak boleh gam, kena jahit. Jadi kaedah cantuman tu mesti betul supaya mendapat kita panggil apa, kualiti yang baik lah. Okey, yang seterusnya, yang nombor 7 ni, proses menekan, mengemas, trimming, melabel dan pembungkusan. Pastikan produk yang dihasilkan kemas dan juga berkualiti. Kita nak pastikan supaya produk akhir kita dia mesti kemas berkualiti, baru ada pelanggan yang akan membeli, contoh kan. Dan yang terakhir, produk yang dah siap. Okey, hasil akhir produk yang telah siap. Okey. Maksudnya perjalanan bagaimana pembangunan untuk produk reka bentuk fashion ni, dia melalui proses-proses yang sangat-sangat rumit. Okey. Jangan kamu ambil kain, kamu ambil gunting, kamu ambil jarum terus kamu nak buat kan. Dia akan kita panggil apa? Dia tak jadi macam spontan itu. Dia mesti melalui proses-proses baru kita dapatkan hasil yang terbaik. Okey, ini adalah contoh penghasilan produk. Ini dia langkah membuat seluar. Ini proses membuat seluar daripada yang pertama sehingga yang ke-8. Mengikut langkah yang kita dah bincangkan lah. Ini ada dalam buku teks. Boleh buat rujukan dalam buku teks daripada RBT tingkatan 1 lah. Okay. Ini langkah pertama, langkah kedua kan. Langkah kedua, langkah ketiga. Ini langkah keempat, menanda. 5 memotong, 6 mencantum, 7 kemasan. Dan yang terakhir produk siap. Okay. Ini contoh pembuatan tote bag. Ini contoh bagaimana kita boleh buat mendraft pola dan sebagainya kan.
Kita nak hasilkan satu beg yang macam ni, kamu boleh ikut langkah-langkah yang pertama sehingga langkah yang ke-8 tu kamu boleh aplikasikan untuk hasilkan satu produk yang baru ataupun inovasi produk sedia ada. Ini tugasan kamu sebenarnya dalam topik ni, topik yang terakhir ni. Tugasan kamu untuk kamu buat. Sebenarnya masa cuti bukan cuti lah. PDPR ni kamu boleh buat di rumah masing-masing. Okey. Guna bahan sedia ada yang terpakai ataupun bahan-bahan yang mudah didapati, tak ada masalah. Kita nak jadikan kamu lebih kreatif. Ada seluar jeans dah tak pakai, baju yang dah tak pakai, semua boleh. Kamu fikirkan satu benda yang kreatif untuk kamu boleh hasilkan. Okey. Selepas dah kita penghasilan dah kebentuk, kita masuk yang terakhir. Bila dah menghasilkan dari bentuk fashion, kita perlu buat penilaian. Kenapa penilaian penting? Dia kata setelah kita berjaya menyiapkan mock-up, kita perlu buat ujian cantuman. Bagi nak pastikan supaya reka bentuk kita tu adalah terbaik. Hasil penilaian dijadikan panduan untuk penambahbaikan. Ini contoh senarai semak elemen reka bentuk lah. Kita nak tengok apa elemen yang ada. Garisan ada tak? Bentuk ada tak? Warna ada tak? Tekstur ada tak? Kita boleh buat dalam bentuk jadual lah. Kita dah belajar elemen-elemen reka bentuk. Ini salah satu contoh ujian yang kita boleh lakukan terhadap mockup ataupun model. Antaranya adalah contoh ujian adalah ujian cantuman. Ini contoh diambil bagi produk kasut lah. Kasut budak kot. Yang pertama parameter kita kata saiz kaki. Yang kedua parameternya adalah bergerak 10 langkah. Jadi keputusan mockup dapat dipakai dan mengikut saiz kaki pelanggan. Saiz kaki kita bagi dia pakai lah. Itu ujian dia. Kemudian parameter untuk pergerakan kita kata selepas langkah yang kelima ada bahagian-bahagian yang terbuka. Apa maksud di situ? Cantuman tak kukuh. Ini keputusan kita dapat, cantuman tak kukuh. Jadi apa penambahbaikan yang kita boleh buat? Kita tengok balik kat sini. Dia kata keputusan menunjukkan penggunaan perekat gam panas membuat mockup tidak sesuai. Jadi penambahbaikan kita buka semula. Cantuman yang tak kemas tu kita guna kaedah yang lebih baik. Contoh mungkin kita boleh buat menggunakan jahitan. Kita jahit pada bahagian cantuman menggunakan gam tu kan. Kita tukar guna jahitan. Itu contoh yang boleh kamu ikuti. Kalau contoh kamu dah buat bag kan. Kamu dah hasilkan satu bag, tote bag tu. Kamu cuba buat ujian. Kamu letakkan barang-barang, tengok berat. Parameternya adalah kekuatan cantuman. Kamu masukkan barang melebihi 10 kg contoh. Letaklah berah satu bag dalam tu kan. Kamu tengok macam mana bila kamu galas itu, macam mana dia punya keadaan bag, sama ada tali dah terputus ke apa ke. Itu contoh lah. Jadi saya rasa itu dulu untuk topik kali ni. Kalau ada persoalan, pertanyaan, pelajar boleh komen di ruangan komen. Mungkin ada nak tanya kan, cikgu saya nak buat projek macam ni. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kalau ada masa saya akan jawab. Dan terima kasih yang sentiasa support, subscribe, like, share dan juga komen. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.